sebelum mereka memeluk agama Islam, sebelum mereka buat keputusan sama ada masuk atau tak masuk, biasanya mereka ada soalan yang bagi mereka tu itulah soalan yang terakhir. Ataupun ada yang ada satu soalan, ada yang ada dua, ada yang tiga, tapi biasanya tak lebih tiga. Itulah isu yang utama. Kalau kita dapat bagi penyelesaian, kalau kita dapat memberi jawapan untuk persoalan itu, maka mudahlah dia untuk buat keputusan untuk memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi kita ada peluang untuk bertemu, dan insya-Allah malam ni tajuk lain macam sikit. Tajuk ni adalah soalan terakhir non-Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita ada ramai setiap bulan non-Muslim yang biasanya ada berhujah, berdialog yang kita menyampaikan dakwah, kemudiannya mereka datang mengikuti kelas. Dan sebelum mereka memeluk agama Islam, sebelum mereka buat keputusan sama ada masuk atau tak masuk, biasanya mereka ada soalan yang bagi mereka tu itulah soalan yang terakhir. Ataupun ada yang ada satu soalan, ada yang ada dua, ada yang tiga, tapi biasanya tak lebih tiga. Itulah isu yang utama. Kalau kita dapat bagi penyelesaian, kalau kita dapat memberi jawapan untuk persoalan itu, maka mudahlah dia untuk buat keputusan untuk memeluk agama Islam. Salah satu soalan yang popular, boleh dikatakan 70%, kalau golongan yang non-Muslim yang nak masuk Islam, ini soalan yang mereka sering kali akan tanya, ataupun mereka nak minta bukti, atau mereka nak minta contoh penyelesaian. Dan kalau kita dapat bagi jawapan yang bagus, maka selesailah masalah, maka mudah untuk mereka terima Islam. Sebab kadang-kadang ini jadi halangan yang utama, iaitu hartanya, harta orang yang masuk Islam. Dia begini, mereka dibesarkan oleh mak bapak dia. Mak bapak dia masukkan dekat universiti, belanja dengan belanja yang begitu banyak sekali, sehingga mereka ada master PhD. Dan bila mereka keluar daripada universiti, mak bapak pula keluarkan modal bagi dia berniaga. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian dia jadi jutawan pula, jadi kaya raya pula. Tiba-tiba dia memeluk agama Islam. Dan kalau dia mati, kalau dia meninggal, harta dia boleh tak sampai kepada keluarga yang bukan Islam? Di Malaysia tak boleh. So, bukankah ini jadi kerisauan mereka? Kalau masuk Islam, meninggal, harta semua pergi ke Baitumal. Boleh tak kita sediakan penyelesaian kepada mereka? Ramai di kalangan mereka, ada di kalangan mereka multi-millionaire. Saya pernah jumpa seorang tu, datang rumah jumpa saya masa saya ajar dia nak masuk Islam semua. Dia datang dengan sebiji kereta yang saya tak pernah jumpa dalam hidup saya. Saya pun tanya dia, kereta apa ni? Itu kereta sport car. Jadi sport car saya pun tak tahu apa nama membaca tu. Tetapi saya tanya dia berapa harga dia. Dia kata tak mahal, 2.6 juta. Kat rumah ada 4 biji lagi, dia kata. Cakap la ilaha illallah. Kalau kereta dah ada 5 biji, satu biji dah 2.5 million, nantinya you ada macam dah kira ni, more than maybe 15 million contohnya, ataupun more than belasan million kereta saja. Bayangkan macam mana dengan harta dia, kewangan dia dan sebagainya. Wow. Dan dia risau tentang harta dia. Banyak soal. Dia masuk Islam, tapi keluarga dia tidak. So kalau dia mati, keluarga boleh dapat tak? Maka bila dia tanya kepada saya kena bagi jawapan macam mana? First, jawapan untuk you all dulu. Dengar, bukan untuk dia. Jawapan untuk orang Islam dulu.
Ceritanya mula daripada sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih yang menceritakan tentang, Nabi sebut tentang orang Islam tak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tak boleh mewarisi harta orang Islam. Asalnya hadis itu, mula daripada hadis itu, dan kemudian ulama Islam kupas kafir itu, perkataan kafir itu. Kafir kan ada dua golongan, satu kafir zimmi, satu kafir harbi. Maka mereka nak tahu Nabi Muhammad SAW tuju kepada golongan mana satu, dan dapati bahawa Nabi tuju kepada kafir harbi, yang mereka yang memerangi kita kerana agama kita, golongan yang menghalau kita keluar dari rumah halaman kita, itu kafir harbi. Maka bila kafir harbi di Malaysia ni secara umum, zimmi ke harbi? Secara umumnya zimmi, betul tak? Secara umum. Maka Malaysia mengambil keputusan, kerajaan Malaysia mengambil keputusan bahawa kita boleh mewarisi harta orang bukan Islam di Malaysia. Kafir zimmi ni kita boleh mewarisi. Tetapi kami pilih, Malaysia kerajaan pilih, kita tak non-Muslim, kafir zimmi ni tak boleh mewarisi harta kita orang Islam. Boleh faham tak? So itu pilihan kerajaan Malaysia. Now, kalau kita boleh mewarisi harta dia, tak ada isu lah. Tapi sekarang ni tidak menyelesaikan masalah. Harta dia tak boleh kembali kepada keluarga yang bukan Islam. Dan macam mana? Maka jalan keluar, ini jawapan untuk mereka yang bertanya lah, minta jalan keluar. Kita boleh bagi tahu dia ada cara-cara untuk mengatasi masalah itu. Yang pertama, dia boleh bagi hibah. Orang sini kenal tak hibah? Suatu pemberian ataupun hadiah. Semasa kita masuk Islam, semasa kita masih hidup, kita boleh bagi sebiji rumah kepada mak kita. Ada masalah tak? Bagi mak kita yang bukan Islam, boleh? Boleh bagikan hadiah? Kita boleh bagi tak tanah kepada bapa kita? Boleh? So, yang pertama, harta dia boleh mula bagi sebagai hibah dulu semasa dia hidup. Itu selesai satu masalah. Yang kedua, dalam Islam dia boleh buat wasiat. Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 106. Okey, yang dia boleh buat wasiat, dan maksimum dia boleh bagi 1/3 hartanya. 1/3. Sebenarnya kan, bagi hibah sudah banyak, tambah 1/3 lagi banyak dah. Betul tak? Tapi ada di kalangan mereka dia nak tanya, tapi kalau saya nak bagi semua boleh tak? Macam mana? Ada produk, kita ada satu produk. Sekarang ni ada banyak syarikat yang menguruskan, tetapi ada amanah raya yang menguruskan juga, iaitu namanya dipanggil trust. Trust ni adalah tadi hibah kan, hibah semasa kita hidup. Trust terbalik lepas kita mati. Maksudnya kita boleh pindah siap-siap harta itu, tapi syaratnya harta itu tak boleh ada hutang lah, tak boleh masih bayar installment. Dia kena sudah tak ada hutang, sudah habis bayar. Harta dia atas nama dia, dia ada geran dia. Okey. Maka apa yang dia boleh buat adalah dia boleh pindah siap-siap harta ini kepada siapa, harta ini kepada siapa, harta ini kepada siapa yang dia suka. Tetapi semasa dia hidup, dia masih menguruskan harta itu. Harta ini hanya akan dipindahkan kepada mereka bila saya matilah, orang tu matilah. Okey? So, sekarang ni dia ada risau lagi tak tentang apa harta yang dia ada? Dia tak perlu risau lagi. Tapi saya tak cadangkan dia bagi semua. Saya biasanya akan cadangkan bagi, kalau mereka yang berada lah, saya akan cadangkan dia segala-gala harta yang Allah beri kepada kita. Okey, kalau kita boleh melabur sebahagian tu untuk saham akhirat, saya rasa itu penting. Contohnya, melabur sedikit sebahagian wang tu untuk bina sebuah masjid. Saya rasa itu satu pelaburan yang sangat penting. Betul? Ataupun apa-apalah
membantu anak yatim, membantu orang-orang susah dan sebagainya. Saya rasa itu semua ni bila kamu gunakan belanja untuk semua ini, dia akan jadi pahala untuk kita di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti. Betul tak? Kalau kita simpan, kita dapat apa-apa tak? Tak dapat apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, saya juga galakkan dia, simpankan sebahagian harta kamu kepada isteri dan anak kamu. Kamu tak boleh bagi semua. Kamu ada tanggungjawab terhadap isteri dan anak. Setuju tak? Takkanlah kita dah mati, tiba-tiba kita kaya, tapi kita mati, anak kita mula mengemis, isteri kita mengemis, anak tak dapat pergi sekolah sebab tak mampu. So sebagai seorang suami yang bertanggungjawab, kita seharusnya sediakan sebahagian harta itu, okey, kamu bagi siang-siang kepada isteri kamu, okey, dan kamu bagi harta juga kepada anak-anak kamu. So itu cadangan saya. Dan penyelesaian bukan saja ini, kita ada penyelesaian yang lain. Kadang-kadang dia tak sempat nak buat wasiat, tak sempat nak buat hibah, tak sempat nak buat trust. Apa kita boleh buat? Dia ada satu lagi perkara yang kita boleh buat, adalah dipanggil budi bicara, ataupun dipanggil discretion. Budi bicara begini, di Malaysia setakat ini ada dua kes yang telah memeluk Islam, tetapi ahli keluarga dia belum tahu dia masuk Islam. Okey, tiba-tiba dia meninggal, Baitul nak ambil harta tu. Alamak, anak bini kena halau. Kalau kita ambil harta itu, anak bini pun tak tahu suami dia masuk Islam. Tiba-tiba dia Baitul datang nak ambil harta tu. Macam mana? Kalau kita ambil harta itu, apa akan jadi kepada isteri anak dia? Rasa-rasa dia akan cinta Islam ke benci Islam? Apa akan berlaku kepada ahli keluarga mereka kalau perkara ini berlaku? Apa akan berlaku bila masyarakat bukan Islam tahu perkara itu? Apa akan jadi? Padahal harta itu memang harta keluarga dia kan, suami dia punya kan, bapa dia punya kan. Disebabkan dia masuk Islam, mereka pun tak tahu. Maka ada satu perkara yang kita boleh buat, adalah kita boleh bawa kes itu kepada orang yang berkuasa lah, pihak yang berkuasa dalam setiap negeri itulah. Saya tak tahu, kita tengok negeri mana lah. Maka kita bawa kes itu, kita ceritakan kepada pihak yang berkuasa, bagi tahu senario dia, dan bagi tahu dia juga apa akan berlaku kalau kita ambil harta itu. Apa akan berlaku? Dan mungkin sahabat kita yang dia telah masuk Islam, dia ada niat cuba nak tunjukkan, cuba nak belajar, nak menyampaikan, tapi tak bersempatan kan, tiba-tiba dia mati. Boleh tak kita pulangkan harta ini, rumah ini, kereta ini sebagai hibah kepada isteri dan anaknya? Dan ada dua kes, dua kes ini dipulang balik kepada keluarga yang bukan Islam, kepada isteri dan anaknya. Ada yang pulang kepada anaknya. Okey, yang paling best tu yang pulang dan satu negeri tu, negeri Kelantan, steady, tak perlu tunggu orang minta, dia pergi cari keluarga tu. Dan Alhamdulillah, dengan perkara sedemikian, kita selesai tak masalah sekiranya mereka risau tentang harta yang dia ada sekarang. Dia tak perlu risau sebab kita ada jalan keluar, dan mereka boleh buat ini dulu, buat ini dulu. Dan untuk pengetahuan muslimin muslimat, di Malaysia, kita orang Islam ini, kita tidak buat perancangan tentang harta kita sebenarnya. Sorry ya, saya tambah sikit ni, terkeluar topik sikit, tapi penting. Kita orang Islam, kita tak buat perancangan. Orang Melayu ni memang bangsa yang special. Kita sangat kuat tawakal. Tahu tawakal? Kita punya tawakal ni memang hebat. Seolah-olah kita tak akan mati, atau kita akan hidup sampai tua. Kita tak rancang harta kita, kita tak plan harta kita, kita tak hibah harta kita, kita tak buat wasiat harta kita, kita tak buat trust harta kita. Tiba-tiba kita mati, apa jadi? Dalam otak kita apa? Jangan risau, Islam kita ada sistemnya. Sistem apa? Faraid kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
sebenarnya faraid ni adalah perkara terakhir, bukan pertama. Maksud saya, semasa kita hidup, kita sepatutnya pindah siap-siap buat wasiat, buat hibah, buat trust semua. Bukan tunggu selepas kita mati, harta kita akan dibahagikan secara faraid. You ingat semudah begitu ke? Bila kita dah mati, anak bini kita nak ambil harta itu, you tahu tak apa yang dia perlu lakukan? Dia perlu kemukakan semua dokumen yang original. You bagi tak? Dia bagi tak dia dokumen tu semasa kamu hidup? Satu dokumen tak cukup. Itu harta, orang Cina kata boleh lihat tak boleh pakai. Faham tak? Boleh lihat tak boleh ambil. Ya, you punya suami punya harta, tapi kamu tak berhak untuk ambil sebab kamu tak cukup dokumen. Kedua, kamu ada duit tak untuk buat perpindahan itu? Ada duit tak? Sebab you perlukan untuk satu syarikat, satu organisasi atau lawyer untuk menguruskan. Ada wang tak? Tak ada. Apa akan jadi? Oh, kalau saya tahu setakat ini tahun lepas 80 bilion harta kita orang Islam dibekukan. Kenapa? Sebab kita tak buat apa-apa. Saya galakkanlah muslimin muslimat, okey, pergilah cari orang yang dalam bidang ini untuk ambil tahu dulu, buat sesuatu dulu. Macam saya, sebahagian besar apa yang saya ada, saya pindah siap-siap kepada anak lah. Sebab kalau saya mati, anak tak perlu gaduh. Anak tak perlu pening macam mana nak cari dokumen, macam mana nak cari wang untuk dapatkan harta itu dan sebagainya. So, saya haraplah buatlah sesuatu. Kita punya orang Islam punya harta tiap-tiap tahun macam ni ya, bankrupt lah kita. Harta kita semua tak boleh bergerak. Anak bini tak boleh ambil sebab kita tak buat sesuatu. Okey, sorry, ini terkeluar topik, hanya nak bagi peringatan. Faraid ni perkara yang last. Bila kita dah pindah siap-siap, balance sikit-sikit tu faraid lah. Bukan faraid semua tu. Kalau kita nak buat faraid, kalau kita tak ada dokumen, tak ada wang dan sebagainya, faraid itu tak jalan. Okey, soalan kedua, golongan non-Muslim adalah soalan terakhirnya adalah tentang hamba abdi. Sama ada di Barat ataupun di Malaysia, ramai non-Muslim sekarang ni kan social media kan, dia boleh dapat informasi tentang Islam, dan mereka dapati bahawa dalam Islam membenarkan kita bersetubuh dengan hamba abdi. Betul? Dalam Islam sebut kita membenarkan bersama dengan hamba abdi. Bagi mereka ni, ini adalah sesuatu yang tidak bermoral, non-Muslim. Dia rasa sesuatu yang tak patut kita buat begitu. Okey? So, macam mana kita nak jelaskan supaya mereka faham hamba abdi ni, okey, bukan tidak bermoral. Macam mana? Yang pertama, kita kena bagi tahu, mempunyai hamba abdi dulu-dulu, dia ada suatu kebiasaan. It's a norm. Kuasa besar menakluki kuasa kecil, segala rampasan dibahagikan bersama dengan dia punya pejuang-pejuang. Maka itulah jadi barang mereka. Sorry ya, saya gunakan perkataan, dia bukan orang tau, dia kira barang mereka. Maka mereka jadi hamba abdi. Dan bila suatu kuasa besar menakluki suatu kuasa kecil, dan bila mereka jadi hamba, mereka tahu tak nasib mereka? Tahu ke tak tahu? Tahu lah. Na'udzubillah, kalau saya berlaku buat jenayah, saya disabit kesalahan oleh di mahkamah, betul? Dan saya disabitkan kesalahan, kena masuk penjara 10 tahun. Saya tahu nasib saya tak? Lepas ni masuk penjara, nasib tu macam mana? Tahu kan? Sama juga hamba abdi, dia tahu bila kuasa kecil ini, bila mereka orang ni telah dikalahkan oleh kuasa besar, segala rampasan mereka kena jaga hamba, jadi hamba, maka mereka tahu mereka kena layan tuannya. Tuan suruh buat apa, dia kena buat. Mereka tak ada kebebasan lagi. Betul? Dan mereka tahu nasibnya. Nah, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW,
Apa jadi kepada hamba abdi ni di dunia? Mereka ni anggap hamba abdi ni macam binatang. Mereka suka-suka mereka pukul, suka-suka mereka bersetubuh, suka-suka dia share bagi orang lain, suka-suka jadikan mereka sebagai hamba abdi, dan layanan mereka terhadap hamba ni sangat-sangat teruk sekali, seolah-olah mereka tak ada apa-apa hak pun. Nah, itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Macam mana mereka menindas hamba abdi. Selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW, Islam ingin nak hapuskan hamba abdi. Itu objektif agama Islam, nak hapuskan hamba abdi. Sebab disebabkan dia ada suatu kebiasaan. Setiap keluarga ada hamba abdi. Macam mana kamu nak hapuskan tiba-tiba? Maka Islam, bila kedatangan Nabi Muhammad SAW, mula bagi perkara pertama, iaitu bagi syarat untuk memiliki hamba abdi. Syarat. Dan kedua, hak kepada hamba abdi. Hamba abdi boleh beragama Islam, boleh memeluk Islam. Hamba abdi boleh wajib diberikan masa untuk mereka menunaikan solat atau puasa dan sebagainya, kita baca Quran dan sebagainya. Mereka berhak. So Islam datang bagi syarat dulu. Ingat lagi tak poligami? Poligami tidak diperkenalkan oleh Islam. Poligami telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Hanya kedatangan Nabi Muhammad SAW letak syarat dulu bagi mereka yang nak berpoligami. So bagi guideline dulu. So hamba abdi juga diberi guideline. Dan Islam akan jadikan banyak sebab untuk membebaskan hamba abdi. Dan akan tutup seberapa banyak ruang supaya mereka tak boleh jadi hamba abdi. Orang sini boleh faham tak? Contoh, kalau kita bersama dengan hamba abdi ni, lahirkan anak, ada zuriat. Anak ni merdeka. Anak ni bukan hamba abdi. Kalau faham tak? Kalau kita nikah dengan dia, kalau kita mati, dia merdeka. Di tanah Arab dulu ada satu budaya, lelaki ni bila sangat suka marah isteri dia apa? Kamu ni kan macam mak saya. Biasa dengar tak? So budaya Arab ni suka marah isteri macam tu. Siang hari marah saya macam mak dia. Malam ni bersetubuh dengan isterinya. So isteri rasa tak selesa. Lu cakap buat macam mak lu, sekarang ni tidur dengan aku. Maka wanita ini dakwa, komplain perkara ini kepada Nabi Muhammad SAW. Pergi ke rumah Nabi, komplain. Ini kan cerita. Kemudian Allah turunkan wahyu, dan Nabi beritahu wanita itu, mulai saat ini, sekiranya suami kamu kata perkara sedemikian sekali lagi, kamu ni kan macam mak saya, seolah-olah, faham ke? Suami punya mak. Kalau cakap isteri tu macam gua punya mak, jadi apa? Maka lepas ini suami tak boleh bersama dengan kamu lagi, melainkan dia bagi makanan kepada orang miskin, 60 orang miskin, ataupun dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun bebaskan hamba abdi. Nampak tak? Cari ruang tak untuk membebaskan hamba abdi? Banyak cara kan? Dan dalam Islam, ingat lagi tak? Zakat. Zakat ada berapa golongan? Ada 8 asnaf. Ingat lagi? Salah satu asnaf tu apa? Hamba abdi. Maksudnya kalau hari ini kamu dapat jumpa hamba abdi, saya akan bawa Baitulmal pergi tengok. Okey, buat apa? Keluarkan wang lah, bebaskan dia. Hamba abdi. Boleh faham? Nampak tak? Islam ada sistematik. Dan Islam akan blok seberapa banyak yang boleh. So, dia kena faham, bersama dengan hamba abdi, ada perkara kebiasaan dulu. Tetapi Islam bagi syarat. Kamu bersama dengan dia, kamu tak boleh share dengan dia untuk orang lain. Kamu tak boleh jadikan dia sebagai pelacur untuk carikan wang dan sebagainya. So, Islam bagi syarat-syarat yang dia kena ikut. Imam Hasan Basri, dia bagi khutbah Jumaat yang dihadiri ramai mu'alaf.
Ramai hamba abdi, maaf. Ramai hamba abdi. Selepas khutbah tu, hamba abdi ni datang kelilingi dia. Minta imam, boleh tak minggu depan kamu bagi ceramah, mintalah karya untuk bebaskan hamba abdi. Maka imam tu kata, insya-Allah. Minggu depan khutbah Jumaat, wah, itu hamba abdi semua dah tunggu ni. Tunggu dia cakap ni. Tapi imam ni tak cakap. Sedih hamba abdi ni. Minggu depan datang lagi, dia tak cakap. Minggu depan datang lagi, dia tak cakap. Banyak kali minggu dia tak cakap. Sampai satu hari, kali ni Jumaat, dia baru cakap. Hamba abdi tanya dia, kenapa kamu ambil begitu lama untuk cakap? Dia kata, kalau saya suruh orang bebaskan hamba abdi, susah orang nak ikut. Saya tangguhkan sebab saya nak simpan wang untuk beli satu hamba abdi dan saya bebaskan di depan mereka. Saya bagi contoh dulu, barulah saya suruh mereka bebaskan hamba abdi. Tapi yang best sekali, hamba abdi kan ada begitu lama sekali di dunia. Tunjukkan saya satu agama yang disebut dalam kitabnya untuk memperjuangkan untuk hamba abdi, untuk membebaskan hamba abdi, untuk memberi hak kepada hamba abdi. Tunjukkan saya satu agama. Agama sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, agama utama di dunia telah wujud tak? Tunjukkan saya mana satu agama yang memperjuangkan untuk membebaskan hamba abdi. Kamu tak akan jumpa melainkan dalam Islam. Yang ketiga, korang sini nak dengar yang pedas ke yang lain macam? Sekarang ni non-Muslim, mereka ni membaca Quran tau, mereka membaca hadis tau, ataupun mereka mengambil missionary kajian dan missionary itu, tuduhan tu mereka gunakan itu untuk berhujah dengan kita. Kalau kita tak belajar, kita kena. Maka ada satu ayat Quran yang ramai non-Muslim, terutamanya di barat, di Malaysia kurang sikit sebab Malaysia ni mereka agak jauh dengan Quran. Mereka tak berani nak buka Quran, nak sentuh Quran, nak baca Quran. Tapi di barat mereka baca ayat Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 282. Ayat ini dalam Quran, ayat ini rujuk kepada pinjaman atau transaksi. Okey, dia kata bila ada urusan sedemikian, transaksi sedemikian, pinjaman dan sebagainya, kamu perlu ada dua saksi lelaki dalam Islam kata. Kalau tak jumpa dua lelaki, satu lelaki boleh, tapi dengan dua wanita. Maka ayat ini buat non-Muslim terkejut lah. Apa pasal? Satu lelaki mau ada dua perempuan. Kenapa tak boleh satu lelaki satu wanita kah? Kan dua saksi. Mesti pun satu lelaki dua wanita. Dia kata yes. Ayat Quran sebut. Betul? So mereka rasa, adakah wanita tu kekurangan? Adakah wanita tu 50% saja manusia? Dua campur sekali baru jadi 100%. Satu manusia yang sempurna. So mereka tak faham. Masalahnya bila mereka tak faham, dua masalah. Satu, mereka sendiri buat interpretasi. Itu masalahnya. Yang kedua, kadang-kadang dia tanya orang Islam pun tak tahu jawab. Kadang-kadang bagi jawapan yang buat dia tambah keliru. Dia begini. Pertama, bila kita nak baca ayat Quran, kita tak boleh lari daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Nabi. Sebab sunnah yang menerangkan Quran. Sebab Nabi Muhammad SAW dipanggil walking Quran. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, dan bila kita cakap tentang Quran, buat interpretasi Quran, kita tak boleh lari daripada maqasid. Apa tujuan? Apa tujuan kita nak capai dalam Islam? Kita nak capai kebaikan. Okey? So kita kena lihat maqasid syariah. Kita tak boleh lari daripada maqasid syariah. Sebab dia adalah kampas kita. Kalau tanpa maqasid syariah, kita akan tersasar. Dan bila kita baca Quran mengikut konteks. Kamu tak boleh buat tafsiran sendiri. Dalam Islam, kita ada 4 tafsir yang utama. Quran boleh tafsir Quran, sunnah tafsir Quran, sahabat tafsir Quran, ulama tafsir Quran.
Boleh faham? So kita kena tengok semua ini dulu. Dan kalau kita lihat semua ini, zaman Nabi Muhammad SAW, betul ke satu lelaki sama dengan dua wanita? Sebenarnya hanya satu keadaan saja. Semua keadaan selain daripada ini tak perlu. Kenapa? Contoh, saya bagi contoh. Kalau kita kata wasiat, surah Al-Ma'idah surah 5 ayat 106, kita perlukan dua saksi. Kalau kita kata talak, lafaz talak, kita perlu ada dua saksi. Surah Talak surah ke-65 ayat nombor 2. Dua saksi. Sama ada lelaki atau wanita. Okey? Contoh, apa lagi? Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan 2210 hadis. Seorang wanita punya saksi. Boleh tak kita terima? Berarti bukan dalam semua keadaan. Hanya dalam keadaan ini sahaja transaksi. Dia panggil sama pinjaman atau business transaction. Yang inilah keadaan ini. Nah, kenapa? Kenapa keadaan ini saja? Nah, first kita kena faham, zaman Nabi ada satu kes, seorang wanita mengadu kepada Nabi. Dia seorang wanita saja, bukan dua wanita. Seorang wanita saja mengadu kepada Nabi sebab dia kata suami pukul dia. Selalu pukul dia. Nabi terima tak saksi wanita tu? Nabi terima. Satu lagi, ada seorang wanita, dia melaporkan, seorang makcik lah, dia melaporkan. Okey, dia nampak satu pasangan suami isteri. Dia tahu, dia pernah lihat mereka sejak kecil lagi. Mereka ni ibu susuan, betul lah bahasa Melayu. Sama ibu yang menyusukan mereka berdua. Ibu susuan, betul? Maka bila wanita ni melaporkan kepada Nabi, Nabi pisahkan mereka, ceraikan mereka. Maksudnya satu wanita punya saksi boleh terima tu? Boleh terima. First kita kena faham dulu kenapa satu lelaki dua wanita. Zaman Nabi, siapa yang keluar mencari rezeki untuk keluarga? Majority case adalah lelaki, wanita suri rumah. Maka lelaki lebih berpengalaman tak dalam urusan beli jual beli dan sebagainya? Memang lelaki lebih berpengalaman. Maka dalam keadaan ini, bila ada isu ini, dia perlukan dua wanita. Sebenarnya satu lagi wanita tu adalah untuk mengingati dia. Sebab wanita ni bila sampai isu besar, duit banyak, transaksi yang besar, dia senang tak kelang kabut? Senang tak kena tipu? Sebab kalau ada orang satu lagi wanita yang boleh mengingatkan dia. Boleh faham? Now, kesemua ini sebenarnya kalau kita faham apa tujuannya bila kita bincang tentang saksi. Apa tujuan kita bincang tentang saksi? Kita bincang saksi-saksi semua ni sebenarnya adalah untuk kita nak cari orang yang kompeten. Tahu tak kompeten? Orang yang layak. Orang yang kompeten untuk membantu hakim macam mana nak buat keputusan. Hakim ni kalau lagi banyak saksi yang kuat, senang tak dia nak buat keputusan? Senang tak dia nak jatuhkan hukum macam mana? Senang lah. Tetapi kalau tak ada saksi atau kurang saksi, tetap hakim kena buat keputusan. So, tujuannya adalah cari saksi yang kompeten, yang layak, supaya hakim mudah nak buat keputusan. Hari ini, keadaan mula berubah. Hari ini wanita bekerja tak? Wanita berpelajaran tak? Wanita pegang jawatan tak? Ada setengah-setengah perkara wanita lebih mahir daripada lelaki. Betul tak? Dan hari ini, banyak perkara sudah campur aduk dah. Wanita telah belajar bidang lelaki. Lelaki pun belajar bidang wanita. Betul ke tak betul? So, objektif adalah kalau wanita tu boleh buktikan dia kompeten, dia layak, dia mempunyai banyak pengalaman, memang itu bidang yang dia belajar PhD contoh, dan dia ada 10 tahun kerja dengan syarikat ini, dan kalau dia boleh meyakinkan kepada hakim tu dia ni kompeten, hakim tu akan terima saksi dia. Faham ke tidak? So tujuan, kalau you faham konteksnya, kamu akan faham Islam nak melindungi supaya tidak buat kesilapan.
wanita ni dulu kekurangan pengalaman, sekarang ni dia lebih pengalaman. Maka kalau kamu boleh buktikan kamu ni kompeten, maka hakim akan terima saksinya. Ya. Sambung. Ada masalah lagi? Okey, saya tengah fikir mana satu yang sesuai untuk kamu semua. Tadi saya nyanyi lagu seorang syok sendiri. Okey, dia begini. Saya bagi satu lagi. Dari sudut kita orang Islam, okey, Islam mudah ke susah? Kamu rasa Islam mudah ke susah? Orang sini tak? Okey, bapak saya kata, kalau orang tak jawab, maksudnya Islam tu susah. Kita cuba sekali lagi. Islam mudah ke susah? Nampak? Bapak saya kata bagus. Ini cara paksa orang jawab. Dari sudut kita kata Islam tu mudah. You faham tak apa yang you cakap tadi? Non-Muslim lihat Islam tu mudah ke susah? Susah. Kenapa satu lihat mudah, satu lihat susah? Ada masalah tak dua-duanya? Bila orang tanya kita, Islam mudah ke susah? Kalau boleh jangan jawab. Bapak saya cakap bukan hadis. Kenapa ikut kata bapak saya? Kenapa jangan jawab? Kita kena pastikan faham soalan itu dulu sebelum kita jawab. Apa maksud kamu? Kamu bertanya tentang diri saya ke? Islam mudah bagi saya ke? Ataupun agama Islam tu mudah? Mana satu? Pastikan dulu. Kalau dia kata Islam, agama Islam, maka Islam agama yang paling mudah di dunia. Kenapa paling mudah? Sebab datang daripada pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia mudah? Sebab Islam agama fitrah. Dia tidak bercanggah dengan fitrah manusia. Termasuk isu gaib pun kita boleh terima. Ketiga, Islam tu mudah sebab Allah berfirman dalam Quran. Berfirman dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185, surah An-Nisa surah keempat ayat 28, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 286 dan surah Al-Hasyr ke-22 ayat 78. Dan ayat-ayat Quran semua ni menceritakan Allah nak mudah bagi kamu, bukan susah bagi kamu. Allah tidak akan uji kamu lebih daripada kemampuan kamu dan sebagainya. Islam tu mudah sebab Islam tu satu-satunya agama yang memberi panduan, bimbingan kehidupan. Yang memberi panduan, bimbingan yang keseluruhan atau give complete guidance. Memberi panduan, bimbingan yang menyeluruh. Apa bukti? Pertama, Islam bagi panduan kita dalam isu muamalat secara menyeluruh. Daripada perkara kecil hingga perkara besar. Daripada masuk tandas, apa semua selepas itu, daripada peperangan di dunia, apa undang-undang peperangan, daripada perkara biasa tentang hubungan dengan manusia, hubungan dengan mak bapak dan sebagainya. Islam bagi panduan bimbingan tak? Menyeluruh. Bukan saja itu, termasuk isu akidah. Islam satu-satunya agama di dunia yang memberi, yang mengajar kita macam mana nak kenal Tuhan. Siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Macam mana nak bezakan. Mana ada agama ajar begitu. So Islam tu mudah. Sebab ini saya tak kupas banyak sebab masa tak banyak. Kalau tidak saya akan kupas setiap satu. Dan kalau itu agama, Islam tu mudah. Mudah nak capai kejayaan. Mudah nak capai masuk syurga. Sebab Nabi kata sesiapa yang ada la ilaha illallah, betul tak, Muhammadur Rasulullah, kalau dia faham dan diterima, masuk syurga tak? Masuk syurga. So mudah. Islam tu mudah. Mudah ni bukan tak buat apa-apa, mudah untuk capai kejayaan. Tapi kalau tanya diri saya, mudah ke susah, itu lain cerita. Saya bukan agama, saya penganut. Betul tak? I'm a Muslim. So kalau tanya saya mudah ke tak mudah Islam bagi saya, itu lain cerita lah. Sebab kalau kita nak jawab soalan ini, kita tak boleh lari daripada kata-kata ini. No pain, no gain. Good things not cheap. Cheap things not always good. Apa maksud no pain, no gain? Apa maksud no pain, no gain? Contoh, kalau saya nak jadi pembeda badan, nak wakil Malaysia,
Memang cita-cita saya. Tapi sampai sekarang tak pernah ada layak pun nak masuk pilihan. Kalau saya nak jadi pembina badan wakil Malaysia, boleh tak saya angkat besi sebulan sekali? Sebulan sekali aja saya praktis 5 jam. Okey. Jadi tak? Tak boleh. Dia tak boleh jadi six pack. Dia jadi one piece. Betul tak? So kalau saya nak wakil Malaysia, setuju tak? Tiap-tiap hari saya kena angkat besi 8 jam, 10 jam. Praktis tau. Betul? Saya nak tanya, mula-mula 3 bulan angkat besi, otot sakit ke tak sakit? Bagi mereka yang ada pengalaman angkat besi tu. Yang tua-tua tu saya tahulah tak ada pengalaman kan? Ataupun semasa muda ada pengalaman. Mula-mula 3 bulan angkat besi tu, otot sakit ke tak sakit? Sakit. Kalau kita sambung sampai 6 bulan, sakit meningkat ke atau mula turun dah, kurang sikit, kurang sakit? Dia mula kurang sakit. Kalau saya angkat besi lebih setahun, okey, sakit ke lengah? Ada lengah je. Maksudnya apa? Mula-mula memang sakit. Banyak berlatih, dia kurang sakit. Bila dia sebati dengan diri kita, maka pada masa itu dia tak sakit lagi dah, lengah je. Sama juga untuk saya. Kalau saya nak berjaya, nak setiap, bagi siapa-siapa nak berjaya dalam Islam, dia perlu beramal tak? Solat 5 waktu wajib tak bagi dia? Dia kena buat 5 flat tau. Tahu 5 flat tak? 5 waktu tu tak boleh tinggal. Setuju? Kalau kita nak tambah berjaya, apa kita buat? Buat solat nafilah, solat sunat. Kalau kita nak berjaya, apa kita perlu buat lagi? Puasa dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita nak tambah berjaya, puasa sunat Isnin Khamis. Kalau kita nak berjaya, pasti kita bayar zakat. Wang masuk ni dah bayar ke belum? Kalau kita tak bayar, wang itu kotor. Kita telah mencuri, bahasa tak cantik, kita merampas harta orang miskin, hak orang miskin. Setuju tak? Ya, orang sini macam kurang setuju dengan saya. Wajib tak bayar zakat? Bukan bagi zakat tau, bayar. Sebab itu bukan kita punya, hak orang miskin punya. Setuju? Kalau kita tak keluarkan, orang miskin tak dapat hak dia, betul? Dia boleh tuntut kita di padang mahsyar nanti, masak kita. Kalau kita nak berjaya, ada kemampuan menunaikan haji. Kalau kita nak berjaya, jadi suami, isteri yang bertanggungjawab dalam rumah. Jadi anak yang bertanggungjawab dalam rumah. Kalau kita nak berjaya, baik dengan jiran. Kalau kita nak berjaya, baik dengan rakan sekerja. Kalau kita nak berjaya, kita tengok orang yang susah, kita bagi bantuan. Kalau kita nak berjaya, menyampaikan dakwah. Nah, banyak lagi lah. Saya nak tanya, nak buat semua ini banyak-banyak setiap hari, mudah ke susah? Sebab akhir sekali kita nak berjaya di dunia dan di akhirat, betul? Kita nak berjaya kan? Perlu tak buat semua tadi? Mula-mula senang ke susah? Susah juga kan? Tadi kata mudah. Sekarang dah tukar skrip. Tapi bila kita banyak berlatih, ingat lagi tak mula-mula kita solat masa kita muda? Macam sama ya. Lain, saya masuk Islam usia tak muda. Usia 27 tahun baru masuk Islam. Masa you muda. Masa mak bapak tengah mengajar kamu solat. Nak baca pun susah kan? Nak solat sekali pun susah, betul? Mula-mula susah. Tapi banyak berlatih. Sekarang ni kita solat macam automatik dah. Saya macam tak ada apa-apa. Macam begitu mudah sekali. Sebab apa? Sebab berlatih. Tapi bila kita sudah berlatih sampai satu tahap, dia sebati dengan diri kita, maka pada masa itu Islam tu mudah bagi saya. So bila ulama kata Islam tu mudah, bukan bagi kamu, maksudnya untuk dia. Ramai di kalangan kita orang Islam perasan, bila ulama kata Islam tu mudah, maksudnya bagi dia. Dia tak tahu you. Tapi kenapa non-Muslim rasa Islam tu susah? Kenapa? Non-Muslim ni dia rasa Islam tu susah sebab kita orang Islam selalu cerita tentang hukum hakam. Ini haram, ini dosa. Dia cakap syirik, dia tak faham lah. Betul? Ini buat ini neraka, ini pergi, ini buat ini, kamu sangkut lah. Macam-macam lah dia dengar hukum hakam ini. So non-Muslim ini, dia rasa Islam amat membebankan, amat susah. Ini tak boleh makan.
Betul? Ini tak boleh minum. So tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat, tak boleh buat. Peningnya bagi dia. Sebab tu lah dia rasa Islam tu susah. Sebenarnya yang perkara yang haram sikit saja. Yang halal berjuta-juta. Yang kita tak tunjuk berjuta-juta tu halal, kita hanya tunjuk dia yang haram. Itu yang dia rasa Islam tu susah. Contoh, tak boleh makan babi. Betul? Tapi yang boleh makan banyak tak? Ya bacalah. Ikan, udang, sotong, baca aja. Betul tak? Ketam, ayam, itik, arnab, lembu. Baca nama-nama semua tu. Yang halal tu baca bagi dia. Masakan berapa banyak jenis yang boleh makan. Berjuta-juta makanan boleh makan. Yang haram hanya beberapa saja. Melainkan Allah mengharamkan berjuta-juta makanan, menghalalkan beberapa makanan. Maka itu susah. Hanya boleh makan roti canai, nasi lemak, asam pedas. Kalau hari-hari pusing 3 makanan ini, mati kita. Betul? Tapi Allah tidak jadikan begitu. Allah jadikan halal berjuta-juta makanan. Yang haram hanya beberapa. Yang haram pun untuk kebaikan kita. Yang tak boleh minum apa? Sesuatu yang boleh menghayalkan, boleh memabukkan. Betul? Biasanya kita kata arak lah kan? Khamar. Betul? Tapi yang boleh minum, macam-macam jenis minuman. You nak drinking water boleh, nak mineral water lain kan? Ataupun kamu nak teh ke, suam panas, ais, tarik, apa-apa pun boleh. Berjuta-juta yang halal. Yang haram, sesuatu yang boleh memabukkan. That's it. Tapi semua yang diharamkan ni untuk kebaikan kita. Bagi contoh, tanya dia, yang non-Muslim terutamanya. Pernah tak kamu minum? Pernah? Pernah tak kamu mabuk? Pernah? Pernah tak kamu buat perkara bodoh? Sebab bila mabuk, kamu akan buat perkara bodoh. Kamu masih hidup, kira selamatlah. Ramai yang mabuk bawa kereta. Ingat lagi tak COVID-19? Berapa ramai orang mati? Si mabuk ni minum, lepas tu bawa kereta, datang melanggar, berapa ramai orang mati. Betul? Sepatutnya Malaysia ni kena buat undang-undang. Kalau sesiapa yang dites saja minum arak, ban seumur hidup. Tak ada lesen lagi. Seumur hidup duduk Grab. Dia nak minum kan? Duduk taksi, duduk Grab. Di New Zealand memang macam tu. Kalau bukan dia tangkap you minum tau, tak. Bukan dia mabuk tau. Dia bandar banyak tempat roadblock. Minum lah. You bawa kereta. Saya test you bawa kereta, you ada sampai satu tahap ada arak tu, macam ada macam certain level lah dia punya alkohol punya, maka orang itu akan di-ban seumur hidup. There is no negotiation. Nah, di Malaysia ni kita nego. Kita boleh nego. Itu yang jadi masalah. Sebab kalau tidak, itu tak mangsa, kesian tak orang yang kena langgar tu. Keluarga jadi macam mana? Oh, you minum enjoy. You langgar orang mati, kena apa? Denda sikit atau masuk penjara sikit, habis. Tapi orang punya keluarga macam mana? Sebab tu ini perkara yang besar. Saya kalau sebab saya hanya boleh bagi pandangan dia, lain-lain tak boleh cakap. Okey, sambung. Okey. So, yang haramkan untuk kebaikan kita. Kalau kita boleh bagi pandangan ini. Yang kedua, ini paling penting, last. Kenapa non-Muslim rasa Islam tu susah? Kamu kena tahu kan? Sebab mereka ni tidak mengamalkan ajaran agama dia sendiri. Apa maksud saya? Okey. Tahu tak? Orang yang beragama Buddha, mereka tak ikut hukum hakam agama Buddha. Mereka ingat agama Buddha ni semua boleh. Padahal dalam agama Buddha dia ada 227 precept. 227 undang-undang yang mereka kena ikut. Tak boleh curi, tak boleh tipu, tak boleh menyalahgunakan seks, tak boleh minum, tak boleh karaoke, tak boleh dengar muzik, tak boleh pakai emas, tak boleh. Ini saya boleh baca 227. You rasa Cina boleh ikut tak? Halo? Saya Cina lah, saya tahu lah orang bangsa. Dia boleh ikut ke tak boleh ikut? Dia tak boleh ikut punya. Sebab tu agama Buddha sebagai nama je, bukan ikut ajaran. You faham tak? Kalau mereka kembali kepada amal ikut ajaran agama tu, dia banding dengan Islam, dia akan cakap apa? Islam jauh lebih mudah.
Betul tak? Dalam Islam, muzik ada khilaf kan? Dalam Islam, at least ada khilaf. Ada pandangan yang kata dibolehkan. Selagi tidak menghayalkan, tidak ada hubungan lelaki wanita, tidak ada minuman keras, tapi hanya lagu nasyid, memuji Allah, memuji Nabi, no problem. Betul? Ada pandangan macam tu kan? Tapi dalam dia tak boleh. Agama Kristian, dia ada 613 undang-undang, laws ataupun commandment yang Kristian kena ikut dalam kitab dia, 613. Tapi yang best tu, kesemua ini telah dimasuk dalam peti sejuk, mereka tak ikut lagi. Kalau you tak ikut, you banding dengan Islam, memanglah Islam nampak susah. Tapi kalau you ikut ajaran agama kamu, saya ikut ajaran agama Islam, kita banding baru adil mah. Sekarang ni you tak ikut, I ikut. You kata I punya susah, memang loh. Tapi kalau you bandingkan, dia akan kata Islam agama yang paling mudah di dunia. Wallahu a'lam. Saya buka untuk sesi soal jawab sekiranya ada. Saya tak nak panjangkan lagi sebab dah ambil masa isyak. Ada tak soalan? Siapa-siapa nak tanya soalan? Tapi dengan satu syarat, no politik. Cakap dulu tau. Tanya apa pun saya tak jawab. Gaduh-gaduh sini dulu. Betul lah? Kita cakap agama, saya cakap dakwah non-Muslim aja. Itu aja. Lain tak cakap. Silakan. Ada soalan? Okay, saya kira sampai 5. Kalau tak ada soalan, kita akhiri kuliah malam ini. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. Itu berita baik. Tak nak tanya soalan, saya selamat. Okey. Sebelum saya akhiri, ambil 2 minit. Pertama, saya nak ucapkan ribuan terima kasih atas jemputan ini. Lain kali, minta saya kupas tentang buku, salah satu buku saya. Alamak, tak ada kat sini pula. Satu buku warna putih itu, keaslian Al-Quran. Macam mana nak buktikan Quran kalam Allah? Bila non-Muslim tanya, macam mana kita nak jawab? Dan saya akan kupas. Tapi kalau boleh, sini ada whiteboard tak? Kalau tak ada whiteboard, ada LCD projector tak? Tak ada juga. Tak ada. Tak apa. Saya goreng aja. Apa boleh buat, tak ada. Okey. Itu satu. Terima kasih atas jemputan. Kalau lain kali ada peluang, saya kupas, saya boleh ulas buku. Buku tulisan saya yang terutamanya 7 persoalan ini. Biasanya kalau saya kupas buku ni, dia makan setahun setengah baru habis buku ni. Mana you tenaga mau belajar. Betul? So ada beberapa buku tulisan saya terutamanya soalan contemporary. Tadi tuduhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majoriti semua dikupas di sini buku ni. Kalau kamu nak tahu lebih, tengoklah di belakang selepas solat Isyak nanti. Dan last satu perkara. Saya pun tak tahu saya pernah cakap di sini ke tidak. Di Malaysia, negara Islam. Di Malaysia ada banyak sekolah agama. Pondok ada, tahfiz ada, college ada, universiti agama ada. Betul lah? Tapi kamu perasan tak? Di Malaysia ni kita kekurangan satu. Kita tak ada missionary school. Kita tak ada satu sekolah yang khas untuk berlatih pendakwah supaya tiap-tiap tahun kita lahirkan satu kumpulan pendakwah boleh pergi menyampaikan dakwah. Ada ilmu, ada knowledge, tahu hujah, tahu dialog, tahu pandai menyampaikan. Kita tak ada. Tetapi agama Kristian ada banyak missionary school di Malaysia. Saya tak tahu bila di Malaysia nak adakan, tapi alhamdulillah saya telah tubuhkan satu missionary school. Saya tak namakan missionary school, saya namakan Dakwah Academy International. DAI lah, short form DAI. Dakwah Academy International. Dan kami telah mulakan latihan ini. Kami punya first batch Philippines. Kami bukan latih saja orang Malaysia, tetapi 11 negara di Southeast Asia. Bukan saja latih mereka. Habis latih, ramai di kalangan mereka kami akan ambil mereka untuk bekerja dengan kami, menyampaikan dakwah di negara yang akan bayar gaji untuk mereka cari sponsor untuk bayar gaji mereka sepenuh masa dan mereka jalankan kerja dakwah di 11 negara ini. Dan kami juga telah memberi bangunan di Wangsa Maju. Siapa tahu Wangsa Maju kat mana? Tahu? Pro 2 tahu? Pro 2 dekat T Junction ataupun Junction.
ada satu Pro 2. Center yang kami beli 3 tingkat tu sebelah Pro 2. Senang mau cari. You cari jumpa Pro 2, jumpa training center kami. Pakai Dakwah Academy International. Kami